Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala awwalu man qadima alaina Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum wa kana yuqri'ani an-nas faqadima Bilal wa Sa'dun wa Ammar bin Yasir ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Tuan-tuan, Al-Bara bin Azib ini sahabat Nabi. Dia orang Madinah. Al-Bara dia tak boleh baca Al-Barra. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi, dia anak kelahiran Madinah, orang Madinah. Masuk Islam waktu kecil. Bila pak dia nak masuk Islam, dia ikut sekali. Waktu berlaku perang Badar, dia nak ikut. Nabi SAW tak izin sebab dia kecil lagi. Maka perang Uhud adalah perang yang pertama dia ikut Nabi SAW. Dia di antara sahabat yang banyak riwayat hadis. Dicatatkan dia meriwayatkan sebanyak 305 buah hadis. Daripada 305 itu ada 22 hadis dia yang masuk di dalam As-Sahihain, di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia wafat di Kufah pada tahun 72 Hijrah. Kalau ikut dia
dicatatkan di dalam sejarah dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 kali dalam perang. Zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, dia pernah dilantik menjadi gubernur. Sewaktu berlaku perang yang penuh kontroversi, perang Siffin dan perang Jamal, di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga di antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Dia berada di pihak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hadis yang kita baca ni diriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Oleh kerana dia orang Madinah, maka dia melihat hijrah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, termasuk hijrah Nabi sendiri daripada Mekah ke Madinah. Dia tengok siapa mai dulu, siapa mai kendian, dia tahu. Sebab dia orang Madinah. So hadis ni Al-Bara cerita, dia kata awwalu man qadima alaina Mus'ab bin Umair wa bin Ummi Maktum. Dia kata orang yang mula-mula hijrah daripada Mekah ke Madinah daripada kalangan sahabat Muhajirin. Dia kata di antara orang yang mula hijrah ialah Mus'ab bin Umair. Dan ni sahabat besar. Mus'ab bin Umair ni terkenal sebagai satu orang yang bergigi jarang. Mus'ab bin Umair dia terkenal satu sahabat yang bergigi jarang. Gigi dia jarang-jarang. Sehingga kan orang apabila diminta mengulas tentang Mus'ab bin Umair, dia kata Mus'ab bin Umair apabila dia bercakap, nampak kebijaksanaan terbit di celah-celah gigi dia. Bijak. Tidak bercakap sia-sia, tidak merapu. Sebaliknya benda yang dia cakap adalah benda ilmu dan benda yang orang boleh kutip ambil manfaat dia. Dia di antara orang yang awal-awal hijrah. Sebelum Nabi SAW hijrah, Mus'ab bin Umair hijrah dulu. Bersama dengan dia ialah Ibnu Ummi Maktum. Dia ni dari segi seniority, dari segi kekananan dia dengan Nabi, dia lebih kurang Bilal bin Rabah. Sebab Ibnu Ummi Maktum adalah salah seorang daripada muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang buta. Dalam hadis kata kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Lah hadis kata yang kata Ibnu Ummi Maktum ini dia satu orang buta, mata tengok tak nampak. Tapi dia jadi Tok Bilal, dia jadi muazzin. Jadi oleh kerana mata dia buta, dia tak tahu bila dia nak kena azan, dia tak tahu. Hatta yuqalu lahu asbahta asbahta, sehinggalah depa kata dekat dia dah subuh dah, dia pun bangkit dan dia pun azan. Dia di antara awal-awal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Wa kana yuqri'anin nas. Al-Bara bin Azib kata ini dua orang, iaitu Mus'ab bin Umair dengan Ibnu Ummi Maktum. Sebelum Nabi pindah dari Mekah pergi ke Madinah, mereka pindah dah, mereka hijrah dah. Dan apabila mereka sampai di sana, mereka menjadi guru Al-Quran. Mus'ab bin Umair bila sampai di Madinah, dia ajak Quran dekat orang-orang Madinah. Pada masa itu dia panggil Yathrib. Ibnu Ummi Maktum
Yang sahabat Nabi, yang jadi muazzin Nabi, yang jadi Tok Bilal Nabi, yang buta ni, dia juga guru Quran. Bila dia sampai di Madinah, dia di antara guru Quran yang mengajar orang-orang Madinah baca Quran sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah. Kata Al-Bara, faqadima Bilal wa Sa'dun wa Ammar bin Yasir. Lepas pada dua orang ni, barulah lagi tiga orang sahabat lagi masuk ke Madinah. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Baru Bilal hijrah ke Madinah. Baru Sa'ad. Sa'ad ni Sa'ad mana? Sa'ad bin Abi Waqqas. Baru Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke Madinah. Dan Ammar bin Yasir. Hak ni saya nak cerita panjang sekali lagi. Sebab dia ada kaitan dengan ayat yang kita nak baca sekali lagi. Selepas daripada Mus'ab bin Umair, selepas daripada Ibnu Ummi Maktum, barulah pergi tiga orang lagi, iaitu Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Ammar bin Yasir. Mereka ni orang awal yang hijrah ke Madinah atas suruh Nabi SAW. Kata Al-Bara, summa qadima Umar bin Al-Khattab fi 20 min ashabin Nabi SAW. Lepas pada tu baru Umar bin Al-Khattab hijrah. Itu dia punya kronologi, dia punya step by step hijrah sahabat ni. Nabi tak hijrah lagi. Umar bin Al-Khattab hijrah. Bersama dengan Umar 20 min ashabin Nabi SAW, 20 orang sahabat ikut Umar. Summa qadiman Nabi SAW, barulah Nabi SAW hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita pun tak tahu. Kalau tak baca hadis malam ni, ada sebahagian orang duk faham kata Nabi hijrah dulu, baru pakat follow. No. Ada beberapa orang sahabat pi dulu, baru Nabi SAW pi. Kata Al-Bara bin Azib, sebab dia orang Madinah, dia duk tengok ni daripada Mekah ni, muhajirin duk mai, siapa mai dulu, siapa mai kendian, siapa mai berapa orang ikut, semua dia duk tengok. Kata Al-Bara, dia kata, fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tak pernah seumur hidup aku tengok orang Madinah seronok seperti mana seronoknya mereka pada hari Nabi SAW sampai di Madinah. Dia kata, aku orang Madinah, aku hidup dengan orang Madinah, aku tidak pernah tengok orang Madinah seronok macam mana seronoknya mereka apabila Nabi SAW sampai di Madinah. Seronok mereka ni satu seronok yang tidak pernah ditengok oleh siapa pun. Maknanya Nabi SAW ni most welcome, sangat-sangat dialu-alukan kedatangan dia oleh orang Madinah. Hatta ja'ala al-ima'u yaqulna qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara, sehingga kan dia kata hamba-hamba perempuan yang ada di Madinah pada hari Nabi sampai itu, mereka lupa kata mereka tu hamba. Seronoknya mereka nak sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berseru dengan suara yang deras. Mereka kata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mai dekat kita. Berita nak mai Nabi ini dah sampai dah kepada penduduk Madinah. Masing-masing eager, orang putih kata. Eager maksudnya tak boleh sabar nak tengok Nabi Muhammad mai. Sebahagian daripada orang Madinah pernah pergi Mekah, mereka pernah curi-curi tengok Nabi SAW. Tapi sebahagian besar tak pernah tengok Nabi Muhammad. Dengar cerita aja pasal Nabi Muhammad. Cerita pasal Nabi Muhammad ni dengar sangat dah. Cerita hebat Nabi Muhammad SAW ni tahu sangat dah. Cuma tak pernah tengok Nabi. Tiba-tiba hari itu, mereka kata Muhammad dah sampai. Tak boleh tahan seronok ni sampai Al-Ima'.
Al-ima plural kepada amah. Plural kepada hamba perempuan. Hamba-hamba perempuan ni bila dengar kata Nabi Muhammad mai, tak boleh kawal perasaan mereka. Tak boleh selindung keseronokan mereka. Terus menjerit. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah mai, dia berkata. Macam tu. Fama qadima hatta qara'tu Al-Bara' bin Azib. Dia kata apa? Dan tidaklah mai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sedangkan pada waktu itu aku sudah hafal. Dia kata sabbihisma rabbikal a'la. Dia kata masa Nabi sampai ke Madinah aku sudah hafal sabbihisma rabbikal a'la. Macam mana dia hafal sebelum Nabi mai? Sebab dua orang awal tadi sudah pergi jadi guru Quran, sudah bacakan ayat tu dekat mereka dan mereka sudah hafaz ayat itu. Kata Al-Bara' bin Azib, pada hari Nabi sampai, aku sudah hafal sabbihisma rabbikal a'la. Itu ayat, dia kata fi suwarin minal mufassal. Itu ayat daripada surah dalam Quran yang pendek-pendek. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hadis itu dapat kita faham. Satu, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang yang awal-awal ikut Islam. Awal-awal. Di waktu orang kata Nabi Muhammad ni membawa ajaran tak betul, mereka ikut. Di waktu orang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pecah belah masyarakat Makkah, waktu tu mereka ikut. Di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam, tidak ada duit ringgit untuk nak membiayai perjuangan Islam. Mereka ikut dan mereka biaya Nabi dengan duit mereka. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dia adalah di antara orang-orang yang awal-awal ada dalam Islam dan berjuang untuk Islam. Yang kedua, gembiranya penduduk Madinah apabila sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan itu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran besar. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Abza radhiyallahu an. Kata dia, ja'a rajul ila Umar bin al-Khattab faqal inni ajnabtu falam usib al-ma' faqala Ammar لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعقت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini hadis nak cerita tentang Ammar bin Yasir. Dia terkenai di antaranya dengan hadis ini. Disebut Ammar bin Yasir, di antara benda yang sangkut dengan dia ialah hadis ni. Satu hari, satu orang laki-laki jumpa Sayyidina Umar. Kata dia, inni ajnabtu. Dia mai jumpa Sayyidina Umar, dia kata, ya Amiral Mu'minin, saya berjunub. Dia kata, saya dalam keadaan hadas besar. Falam usib al-ma'. Dia kata, aku tak ada air nak mandi wajib. Satu orang mai jumpa Sayyidina Umar, dia kata, aku hadas besar, aku nak mandi wajib, tak ada air. Bila kata macam tu, faqala Ammar bin Yasir li Umar bin al-Khattab, dia kata, amma tadhkuru anna kunna fi safar ana wa anta fa amma anta falam tusalli. Tak, dan Sayyidina Umar jawab, Ammar bin Yasir, dia kata ke Sayyidina Umar, dia kata, ya Amiral Mu'minin, jangan lupa, dia kata, kita pernah kena masalah ni, dia kata.
Dia ni mai jumpa Sayyidina Umar, tanya masalah dia. Dia kata dia hadis besar, dia nak mandi tak ada air. Macam mana nak selesai masalah dia ni? Sebab selagi tak selesai masalah hadis besar, selagi tu dia tak boleh sembahyang. Macam mana dia kata kalau satu orang pergi kena masalah ni, hadis besar, tak ada air nak sembahyang. Tak ada air nak mandi wajib dan nak sembahyang. Umar tak jawab lagi. Ammar bin Yasir kata dekat dia. Dia kata, ya Amiran Mu'minin, ingat. Dia kata, kita pernah kena masalah ni. Dia kata, bukankah kita dua pernah pergi musafir? Waktu musafir tu tiba-tiba dua-dua kita ni sudah hadis besar. Arab makan kambing banyak. Mimpi pun duk mai kuat. Bila hadis besar, duk cari air tak ada. Padang pasir. Pada masa tu belum mai lagi. Cerita tayamum ni semua tak mai lagi. Bila kena ni nak buat macam mana? Kata Ammar bin Yasir, dia kata, ana fatama'aktu fasallaitu. Ammar bin Yasir bila dia junub, dia hadis besar, nak mandi tak ada air, dia fikir dengan otak dia. Dia kata air tak ada, dia kata kita pakai debu. Dia buat apa? Ammar bin Yasir, dia stand atas debu, dia gulin. Sebagai nak ganti kepada mandi wajib. Dia fikir otak dia, dia stand atas padang pasir tu, dia gulin. Dia kata fasallaitu. Lepas dia gulin, belum habis satu badan semua berdebu, dia kata dia pun sembahyang. Kerana dia berijtihad. Sebagai ganti air, pakai tanah, dan kalau air guna mandi, tanah dia rolling dalam tanah tu. Dia fikir itu ijtihad dia. Dan dia sembahyang. Dia kata fadzakartu, dia kata fa anta falam tusalli. Dia kata Umar, dia kata aku ingat lagi hang tak sembahyang. Dia kata masa tu. So Umar berijtihad. Air tak ada, jadi tak boleh nak mandi wajib. Jadi oleh kerana hadis besar tak boleh sembahyang, maka ijtihad dia. Umar berpendapat selagi tak jumpa air, dia tak sembahyang. Maka Umar tak sembahyang. Dia kata, ingat balik, dia kata benda ni. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir, dia kata bila sampai di Madinah, dia pergi mengadu benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir, dia kata, ya Rasulullah, saya dengan Umar waktu musafir kami sudah mimpi kena mandi, duk cari air tak jumpa. Jadi saya rolling badan saya di dalam pasir. Lepas itu saya sembahyang. Umar tak sembahyang langsung, dia kata. Dia mengadu benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih tuan-tuan, riwayat Al-Bukhari. Okey. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar tu Nabi kata, Nabi kata innama kana yakfika hakadha. Nabi kata no. Sebenarnya tak payah sampai macam tu. Nabi kata tak payah sampai piduk gulin dalam pasir sebagai nak ganti kepada mandi wajib. Nabi kata tak payah sampai macam tu. Nabi kata cukup dengan buat macam ni. Nabi kata. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ard. Nabi angkat tangan dia, Nabi tepuk dua tapak tangan dia ke padang pasir, ke tanah, ke pasir yang ada di depan tu. Fanafakha fihima. Penuh pasir tu, Nabi muih. Pasir banyak ada ni, Nabi muih bagi tinggal debu nipih. Summa masaha bihima wajhahu. Kemudian Nabi sapu dengan debu tu di muka dia. Maksud dia apa? Tayammum. Wa kaffai. Kemudian Nabi sapu tangan dia sampailah kepada dua tapak tangan dia. Nabi kata lain kali kalau siapa-siapa hadis besar nak mandi tak ada air, tayammum dulu. Memadai dengan tayamum dulu. Tayamum tu apa dia? Ambil debu suci, sapu di muka, sapu tangan kanan dan sapu tangan kiri. Lepas tu dia dah boleh sembahyang. Macam orang yang sudah angkat hadis besar. Hadis itu popular dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, satu orang yang hebat. Kita nanti baca tafsir cerita pasal dia. Sebelum tu kita kenal dia dulu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ikrimah radhiyallahu an. Kata dia, qala li Ibnu Abbas li ibnihi Ali, intalaqa ila Abi Sa'id fasma'a min hadithihi. Fantalaqna
فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Ikrimah. Dia kata pada satu hari Ibnu Abbas kata kepada anak dia yang bernama Ali. Ibnu Abbas ni siapa tuan-tuan? Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas ni? Sepupu Nabi. Satu hari Ibnu Abbas dia kata dekat Ikrimah dan juga kepada anak dia nama Ali. Ali ni Ali mana tuan-tuan? Ali bin Abdullah bin Abbas. Mereka duk pusing nama tu je Arab. Mereka tak susah macam kita. Kita kan mereka hantar WhatsApp mereka kita. Tahun 1970 nama anak Ali. Tahun 2000 nama anak Ali Hamzah. Tahun 2016 nama anak Safwan Ali Hamzah. Tiga tu tak masuk nama pak nama dia seorang pun. Kita ni buah nama anak suka bagi panjang. Satu rasa macam tak cukup. Buah dua patah rasa macam tiga lah. Buah lima buah dah. Baru bin Ali. Pak dia nama Ali lah tu. Nampak tak? Cerita bila kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jumpa benda-benda ni. Al-Abbas anak dia nama Abdullah. Di antara anak Al-Abbas apa dia? Abdullah dan Al-Fadl dan macam-macam lagi. Dua dah. Mai Abdullah ni dapat anak pun nama Ali balik. Dia duk pusing macam tu aja. Satu hari Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas dia kata kepada anak dia yang bernama Ali dan juga kepada Ikrimah ni. Dia kata hampa dua-dua ni pergi jumpa Abu Sa'id Al-Khudri. Hampa pergi jumpa dia, hampa dengar hadis daripada dia. Tuan-tuan tengok sahabat-sahabat Nabi dulu. Dia beritahu ke anak-anak mereka nak pergi belajar dekat siapa. Dia tentukan guru, hampir belajar dekat dia ni. Pasal apa? Pasal dia tahu dia antara sama-sama mereka tu siapa yang ahli dalam bidang apa. Hang kalau nak mengaji hadis, pergi kat dia ni. Kalau hang nak mengaji tafsir, Quran, hampir kat dia ni. Kalau dia ada orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Maka kata Abdullah bin Abbas pada anak dia Ali dan juga Ikrimah ni, dia kata hampa pergi cari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang banyak riwayat hadis, hampa pergi dengar hadis daripada dia. Maka Ikrimah dengan Ali pergi cari Abu Sa'id Al-Khudri. Bila dia sampai di sana, Abu Sa'id tengah duduk berbetui dinding rumah dia. Bila dia tengok mereka ni mai, dia pun pergi duduk muhtabi. Muhtabi ni duduk macam mana tuan-tuan? Muhtabi ni duduk, kita kata duduk Cina kalah judi. Duduk macam mana? Duduk angkat kepala lutut bagi berdiri, duduk peluk lutut. Dah. Duduk atas lantai ni, angkat lutut tu, lepas tu pergi duduk peluk lutut. Orang Melayu kata, duduk Cina kalah judi. Sebenarnya itu duduk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil duduk muhtabi. Cuma duduk muhtabi ni dilarang ketika dengar khutbah. Itu ada hadis larang. Larang itu larang makruh. Dengar khutbah tak disuruh duduk macam tu. Duduk angkat lutut, naik duduk peluk tu, itu duduk makruh ketika dengar khutbah. Tapi waktu lain, Nabi SAW rajin duduk macam tu. Terutamanya lepas sembahyang subuh, nak tunggu matahari naik. Nabi duduk muhtabi. Dia angkat lutut, dia peluk lutut, duduk macam tu.
Sewaktu Ikrimah dengan Ali, anak kepada Abdullah bin Abbas, pergi rumah Abu Sa'id Al-Khudri, dia tengok mereka ni mai, dia pun pergi duduk, dia duduk muhtabi macam tu di depan mereka. Kemudian dia cerita dekat mereka. Dia kata, aku nak cerita dekat hampa sewaktu Nabi SAW hijrah dari Mekah mai ke Madinah. Sewaktu tu Nabi suruh kami-kami ni semua ni suruh bina masjid. Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia, kunna nahmilu labinah. Kami pun ambil batu-batu besar ni, ambil seketui angkat. Mai letak nak buat dinding masjid. Wa Ammar labinatain. Dia kata, tapi Ammar bin Yasir, dia ambil dua-dua ketui. Orang lain angkat seketui, batu besar, angkat seketui pergi letak, angkat seketui pergi letak. Tapi Ammar bin Yasir, dia ambil dua ketui sekali bawa. Fara'ahu Nabi SAW fayanfudhu turab anhu. Nabi SAW tengok Ammar bin Yasir, dia gelut lebih pada orang lain. Orang lain angkat seketui-seketui, dia angkat dua ketui sekali. Dia gelut dalam nak buat kebaikan. Bila Nabi SAW tengok macam tu, Nabi pergi dekat dia. Bila Nabi sampai dekat dia, Nabi membuih debu-debu yang lekat di muka dia. Nabi buang debu yang lekat di muka Ammar bin Yasir. Wa yaqul, dan Nabi kata, yang ni yang nak jadi fokus hadis ini. Sambil Nabi duk sapu buang debu di muka Ammar bin Yasir, Nabi kata, waiha Ammar. Nabi kata, kesian dekat Ammar bin Yasir ni. Nabi kata, kesian dekat dia. Taqtuluhul fi'atul baghiyah. Nabi kata, dia akan dibunuh oleh kumpulan yang menderhaka. Nabi kata. Ini mukjizat Nabi SAW. Terbit di mulut Nabi satu kalam yang benda tu tak jadi lagi. Bila nak jadi? Lepas Nabi wafat esok ni, baru benda tu nak jadi. Nabi sebut masa tu. Nabi kata, waiha Ammar. Nabi kata, kesian dekat Ammar bin Yasir ni. Macam ni dia. Sehari saya nanti cerita pasal Ammar bin Yasir. Kesian dekat Ammar bin Yasir ni. Punyalah bersungguh-sungguh dia untuk Islam, tapi ending, kesudahan hidup dia, dia akan mati dibunuh oleh fi'ah al-baghiyah, oleh kumpulan manusia yang buruh. Buruh ni maksud apa tuan-tuan? Pemberontak. Dia akan dibunuh oleh puak pemberontak. Yad'uuhum ilal jannah. Nabi kata, kesian dengan Ammar bin Yasir ni. Dia ajak orang kepada syurga. Wa yad'uunahu ilan nar. Tapi orang ajak dia masuk neraka. Nabi cakap macam tu. Nabi cakap tu depan dia. Sambil Nabi duk buang debu daripada muka dia, sambil Nabi kata macam tu. Nabi kata, kesian dekat hang. Hang punya bagus. Hang orang baik. Tapi kesudahan hang akan mati dibunuh oleh pemberontak. Nabi SAW kata, hang ajak manusia ke syurga. Tapi geng yang bunuh hang ni mengajak hang ke neraka. Qala, kata Ibnu Abbas, wa yaqulu Ammar. Ammar, bila Nabi kata lagu tu depan dia, kata kat dia, kata hang esok nanti mati kena bunuh dengan puak pemberontak. Nabi kata lagu tu dekat dia, dia kata, a'udzubillahi minal fitan. Dia kata, aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah yang Nabi sebut ini. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ammar bin Yasir. Sehari kita nanti baca 3 kali abang dah. Sehari kita nanti baca cerita ayat Al-Quran tentang Ammar bin Yasir. Kita tahu dulu dia ni siapa. Bapa dia nama Yasir bin Amir. Bapa dia. Mereka ni asal orang Yaman. Bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Dia pemain pada Yaman. Mereka ni. Pak dia mai daripada Yaman mai ke Mekah, mai dengan tujuan nak cari saudara dia yang hilang beberapa tahun. Saudara pak dia hilang, pak dia duk cari ni saudara yang hilang ni sampai di Mekah, mai duk cari di Mekah. Bila sampai di Mekah, syok dengan Mekah.
Pak dia terus buat keputusan kata nak menetap di Mekah. Pak kepada Ammar bin Yasir bin Amir. Sampai-sampai di Mekah, tujuan nak cari saudara yang hilang. Tengok keadaan di Mekah, dia seronok. Terus kata nak menetap di Mekah. Satu orang kaya Mekah pada masa itu nama Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Orang kaya Mekah. Kapiang. Dia tengok bapa Ammar ni, dia tengok Yasir ni, dia berkenan. Dia ambil Yasir ni jadi hamba dia. Kemudian dia pegu Yasir ini dengan hamba perempuan dia yang bernama Sumayyah. Tuan pernah dengar nama Sumayyah? Siapa buat nasyid tajuk Sumayyah? Hijaz. Sumayyah ni hamba perempuan kepada Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Dia tengok Yasir, bapa Ammar ni, dia berkenan, dia ambil jadi hamba dia, dia bagi kahwin dengan hamba perempuan dia yang bernama Sumayyah. Hasil perkahwinan ni dapat Ammar. Itu cerita dia. Bila Ammar ni besar, Abu Huzaifah merdekakan Ammar. Merdekakan dia. So, dia budak bagus, very good looking. Abu Huzaifah tengok budak ni comel, dia berkenan. Dia merdekakan Ammar. Ammar bila dimerdekakan, dia duk explore dalam Mekah. Dapat tahu kata ada satu orang nama Muhammad bin Abdullah. Duk bawa satu ajaran baru, nama dia Islam, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dia pergi. Pertama kali dia duduk di dalam kelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jatuh hati. Terus dia jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, Ammar bin Yasir ni. Dia jumpa Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, "Ya Abu Bakar, aku nak masuk Islam." Abu Bakar bawa dia pergi dekat Nabi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dia masuk Islam. Dia balik rumah, dia jumpa mak dia, dia jumpa bapak dia, dia jumpa mak dia Sumayyah, dia jumpa bapak dia Yasir bin Amir. Dia jumpa, dia kata, "Mak, ayah," dia kata, "Meh masuk Islam. Saya dah masuk dah," dia kata. Agama ni betul. Bapak dia tak cakap banyak, mak dia pun tak cakap banyak, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Mengucap depan Nabi, jadi Islam. Tiga-tiga beranak ni. Bila tahu kepada pengulu dia, Abu Huzaifah bin Al-Mughirah, tahu kata mereka ni semua dah masuk Islam, dia sudah naik angin. Apatah lagi, Abu Jahal mai kata dekat Abu Huzaifah ni, dia kata, "Apa hang? Hang dah buat jasa dekat keluarga ni. Mereka ni tak tahu, from nowhere. Tak tahu main mana ni mereka ni. Hang ambil dia, hang belah dia, hang bagi menikah dengan hamba perempuan hang merdekakan anak mereka. Macam ni mereka buat ke hang? Mereka boleh pergi ikut Muhammad. Apa ni?" Dia hangat. Maka akhirnya bermulalah penyiksaan ke atas tiga beranak ni. Ke atas Ammar, ke atas bapak dia Yasir, ke atas mak dia Sumayyah. Dia pergi heret di tengah padang pasir. Tambat tangan dan kaki, kuda heret atas tangan pasir. Di atas padang pasir. Lepas itu bagi pakai baju besi. Tahak di tengah panas. Bapak dia disalai atas api. Disalai di atas api. Ammar pun kena juga salai atas api. Kalau tuan-tuan buka dalam satu buku Siyar A'lam An-Nubala. Ini satu buku bagus. Tulis oleh Imam Az-Zahabi. Ulama hadis. Dia buat main satu hadis di sana, di dalam Siyar A'lam An-Nubala. Dia buat main satu hadis. Kata sewaktu Ammar tengah kena salai atas api tu, Nabi mai. Nabi pegang hubung-hubung kepala. Siapa? Ammar bin Yasir. Nabi pegang hubung-hubung kepala dia. Nabi kata, sambil Nabi sapu tu, Nabi kata, "Wahai api, jadilah engkau sejuk seperti mana engkau pernah sejuk ke atas Ibrahim." Tiba-tiba api jadi sejuk. Ammar tidak cedera dan tidak mati di dalam penyiksaan itu. Tapi bapa dia syahid di dalam penderaan itu. Mak dia Sumayyah
Abu Jahal mai ambil satu besi panas, cucuk kemaluan dia dan dia syahid. Dia perempuan pertama syahid di dalam Islam. Ini adalah laluan yang dilalui oleh Ammar bin Yasir, satu keluarga. Ni, sekali kita nak baca cerita dia 5 kali abang. Sekali kita nanti baca cerita dia. Demikian hebatnya para sahabat Nabi diuji kerana Islam. Kita hari ini senang lenang jadi orang Islam. Tak ada apa satu hal mai dekat kita pun kita tak mau jaga Islam. Sahabat Nabi nak ambil Islam, nak kata Islam jadi agama dia, macam ni punya kena. Ammar bin Yasir selamat. Dia tak mati dengan penyiksaan itu. Dia terus hidup. Lepas wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lantik dia jadi ketua tentera. Abu Bakar hantar dia memimpin satu tentera untuk lawan Musailamah Al-Kazzab. Kita dah baca dah cerita. Siapa dia ni? Satu orang yang mengaku jadi Nabi. Sewaktu Nabi masih ada. Nabi dah ada lagi, dia mengaku dia jadi Nabi. Sampailah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hantar pasukan tentera yang Ammar bin Yasir ada dalam pasukan itu. Pergi bunuh Musailamah Al-Kazzab. Satu. Mai zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia ni umur panjang. Ammar bin Yasir. Mak dia, ayah dia mati kena dera, dia umur panjang. Sampai wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, dia hidup lagi. Wafat Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman, dia hidup lagi. Wafat Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia hidup lagi. Waktu zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, fitnah paling dahsyat sudah jadi. Ali tiba-tiba pergi jadi bergaduh dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali tiba-tiba sudah pergi jadi berperang dengan Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan politik pada masa itu berserabut, berceramuk, itu yang kata fitnah. Keadaan politik yang berserabut, berceramuk, tak tahu nak side belah siapa. Lah kita tak ada apa lagi lah ni, aku ni nak pergi kat UMNO ke, nak pergi kat PAH ke, nak pergi kat PAN ke, nak pergi kat PKR ke, nak pergi kat Bersatu apa satu. Tu pun serabut, sampai tak tahu nak kata apa dah. Aku pening, aku serabut lah, aku pening. Tak ada apa, itu biasa. Itu parti politik. Ni yang berlaku pada zaman Ali bin Abi Talib ini bukan cerita parti politik. Ini cerita berperang tumpah darah. Ali dan Muawiyah. Saya dah cerita panjang dah tentang perang Jamal dengan tentang perang Siffin ini. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in pada masa itu tak tahu nak side belah siapa. Balik ni Ali. Ali tak payah cerita Ali ni siapa. Hebatnya Ali ni. Balik ni Aisyah. Tak payah cerita Aisyah ni siapa. Hebatnya Aisyah ini. Buka hadis cerita kelebihan Ali. Buka hadis cerita tentang kelebihan Aisyah. Sahabat pening kepala. Tak tahu nak side belah siapa. Pada ketika itu, Ammar bin Yasir, dia side sebelah Ali bin Abi Talib. Dan akhirnya, dalam perang Siffin, dia mati, dibunuh di dalam perang Siffin. Waktu tu umur dia 88 tahun. Tuan-tuan, 88 tahun dia pergi berperang lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hebatnya mereka ini. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, kesian dekat Ammar ini, dia akan mati dibunuh oleh al-fi'ah al-baghiyah, oleh kelompok yang memberontak. Nabi sebut macam tu. Kesian kat dia. Dia mengajak orang kepada syurga, tapi orang mengajak dia ke neraka. Bila Nabi kata lagu tu depan dia, dia kata apa? A'udzubillahi minal fitan. Ya Allah, aku minta berlindung daripada fitnah itu. Demikian cerita yang berlaku kepada dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca kitab kita tengok selanjutnya kisah Ammar bin Yasir. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Suratun Nahli. Muka surat 318. Dia kata kisah
awal Islam. Islam mula-mula dulu ni. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billah ba'da imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu ayat dia. Bermula mereka yang kufur dengan Allah, kemudian daripada beriman dia. Ini cerita kata ada orang dalam Islam ini sudah jadi Islam, murtad. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, murtad sudah menggejala dalam masyarakat kita hari ini. Murtad. Sampai ke tahap buat permohonan di mahkamah untuk keluar Islam. Sudah sampai tahap tu. Hak tak sampai tahap tu, hak duk buat kelaku yang boleh jadi murtad ni, tak tahu nak abang dah. Yang duk buat kelaku. Yang kelaku yang buat tu boleh membawa kepada murtad ni, tak tahu nak abang dah. Suka-suka hati tulis dalam Facebook menghina Islam. Suka-suka hati upload dalam Instagram satu video pendek menghina Islam. Tak tahu nak abang dah. Orang duk tunjuk kat kita lepas satu-satu, mereka duk screenshot hantar mail, lepas tu ustaz tengok ustaz pasal jadilah ni, tengok kita naik cerin bulu rumah, takut. Nama Muhammad, nama Abdullah, nama Islam, tapi boleh tulis, boleh buat posting, boleh update dia punya media sosial dia yang tulisan itu menunjuk kata dia menghina Islam, agama dia sendiri. Kita duk baca ayat Quran ni, Tuhan kata apa? Man kafara billah ba'da imanih. Barang siapa yang kufur dengan Allah selepas dia beriman. Selepas dia jadi orang Islam, tiba-tiba dia tunjuk dia tak suka Islam. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan mereka yang dipaksa atas lafaz kufur. Ini kes lain. Dia tak suka-suka hati nak menghina Islam, dia tak suka-suka hati nak merosakkan akidah dia, tapi dia dipaksa suruh kata dia keluar daripada Islam. Macam mana duk jadi di mana lah ni tuan-tuan? Di Syria. Syria itu negeri orang Islam. Syria itu Syam. Syria hari ini ditakdirkan Allah diperintah oleh satu manusia yang kata dia Islam, tapi dia memaksa rakyat dia suruh mengucap kata dia Tuhan. Video tersebar begitu banyak. Syiah di Syria ditangkap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipaksa suruh kata la ilaha illallah. So sebut la ilaha illa bashar. Kalau video itu tipu, tipulah. Tapi itulah video yang ditunjukkan. Dipaksa rakyat dia suruh kata dia Tuhan. Maksudnya apa? Dipaksa suruh murtad daripada Islam. Maka ayat ni dia kata apa? Illa man ukriha. Melainkan orang yang dipaksa. Kalau orang main letak pisau di tengkuk dia, paksa suruh kata aku keluar daripada Islam. Kalau hang tak kata, aku potong tengkuk hang. Kalau sekiranya dia dipaksa macam tu, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hati dia tetap beriman kepada Allah. Dia sebut tu pasal apa? Pasal pisau dah ada di tengkuk. Dia sebut okeylah. Saya kata saya keluar daripada Islam. Misalnya dia kata macam tu. Sedangkan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hati dia tenang dengan iman. Dia tak ada teringat dalam hati dia nak keluar daripada Islam. Tapi dia sebut ni pasal apa? Pasal dia dipaksa. Quran kata apa? Kalau kes macam tu, sebutannya itu tidak menyebabkan dia jadi kafir. Berbeza dengan orang yang tak ada siapa paksa, suka-suka hati pergi hina Islam. Itu berbeza. Quran nak abang yang tu. Baik, so dia kata apa? Turun ayat ini kepada Ammar bin Yasir. Dia merah cerita. Ayat ni ayat yang kata bahawa siapa yang dipaksa suruh kufur dan dia pun mengucap di mulut dia kata okeylah saya kufur dengan Islam. Sedangkan dia ucap tu mulut saja ucap, hati dia tetap beriman kepada Allah, dia tidak kufur.
Ayat ni turun kepada siapa? Kepada beberapa orang sahabat. Di antaranya ialah Ammar bin Yasir. Dan kata ulama, mula-mula orang yang menzahirkan Islam ada 7 orang di Mekah. Dalam tafsir kata apa? Bukan Ammar saja. Ada 7 orang. Orang yang awal-awal declare, isytihar kata Islam, lepas itu kena dera. Ada 7 orang, dia kata. Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ni orang awal. Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis, waktu Nabi saat kritikal nak wafat, Nabi panggil Aisyah. Nabi kata, Aisyah, pergi panggil Abu Bakar bapa hang. Pergi panggil adik hang, mai 2 orang. Nabi kata, aku nak suruh dia tulis. Hadis sahih. Aku nak suruh dia tulis. Tulis apa? Tulis bahawa Allah dan Rasul menghendaki Abu Bakar menjadi pengganti aku. Nabi kata begitu. Pasal apa? Pasal Nabi takut sangat. Kot-kot pilih orang lain daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tuh. Hebat tak Sayyidina Abu Bakar ni? Sangat hebat, tuan-tuan. Sangat hebat dia ni. So, sampai hari ni di Madinah, rumah Sayyidina Abu Bakar tu dikekalkan. Dia ada banyak rumah. Di antara rumahnya ialah kalau kita pergi Masjid Nabawi, arah kiblat ni, pergi ke belah kanan. Masjid Nabawi Seketui itu, ni arah kiblat, kita pergi ke belah kanan. Ke belah Masjid Al-Ghimamah, Masjid Awan, kata apa semua tu, lalu pergi sampai ke depan tu, dia tulis Khawqah. Khawqah Abu Bakar. Dia tulis di pintu tu. Macam mana nak kenal dia? Itulah satu pintu yang alang dia rendah. Pintu lain semua besar. Pintu tu nampak rendah. Di situlah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia panggil Khawqah. Khawqah ni maksud tingkap labuh ni. Tingkap yang pintu dia sampai ke lantai tu. Khawqah. Abu Bakar punya rumah. Orang simpan lagi. Pasal apa? Pasal mengenangkan Abu Bakar As-Siddiq ini satu tokoh hebat. Dia baca Quran saja, Yahudi boleh menangis. Kejadian di mana? Di Khawqah itu. Abu Bakar baca Quran, Yahudi lalu dengan anak berhenti teriak. Tak boleh tahan dengar Abu Bakar baca ni. Padahal Abu Bakar As-Siddiq bukan sahabat Nabi yang bacaan dia sedap macam mana sahabat-sahabat yang tertentu hal lain. Tak. Tapi bacaan dia ni menyucuk masuk dalam hati orang yang faham. Dia baca, Yahudi boleh menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia di antara orang awal masuk Islam. Dan juga Khabbab bin Al-Arat. Ni semua satu-satu kalau cerita, tak habis kuliah kita malam ni. Tapi akan cerita insya-Allah di satu hari yang lain. Kita akan ambil pelan-pelan. Di antaranya Suhaib. Ini sahabat-sahabat Nabi yang awal masuk Islam kena dera. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Pasal apa dipanggil dia Ar-Rumi? Kita nanti tengok. Dan Bilal bin Rabah. Ni sahabat-sahabat hebat ni. Bilal bin Rabah. Hebat dia ni macam mana tuan-tuan? Hebat dia ni. Hebat dia sampai Nabi SAW tidur malam. Dalam tidur Nabi mimpi. Kata Nabi dibawa ke syurga. Tapi Nabi dengar bunyi derap kasut di depan Nabi. Yang kemudiannya Nabi diberitahu itulah bunyi derap kasut Bilal bin Rabah. Nabi mimpi. Dalam mimpi dia Nabi dibawa ke syurga. Dah masuk syurga, bunyi derap kasut, bunyi tapak kasut di depan tu. Nabi tanya Jibril, siapa? Jibril kata, itulah bunyi tapak kasut Bilal bin Rabah. Pagi esok, Nabi cari Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, apakah satu amalan hang yang hang buat yang sampai macam tu Tuhan bagi dekat hang reward, bagi ganjaran sampai macam tu, sampai di syurga bunyi tapak kaki hang depan aku. Hadis sahih. Bilal kata, aku tak ada buat apa yang special. Bilal kata, cuma yang aku jaga, dia kata apabila berwudu, aku akan berwudu sesempurna yang mungkin. Bilal kata, aku tak ada buat apa special pun.
Cuma aku jenis orang apa? Kalau aku ambil ayat semayang, aku akan ambil sebaik-baik mungkin. Dan apabila aku sudah ada wuduk, aku akan guna wuduk itu untuk semayang sebanyak mungkin. Itu saja. Dia kata, aku tak ada apa. Dia kata. Direkodkan apa yang disebut oleh Bilal bin Rabah ini adalah hadis yang sahih. Dia di antara sahabat yang awal masuk Islam dan kena dera teruk. Ammar bin Yasir, salah seorang. Yasir, bapa kepada Ammar, dan juga Sumayyah, mak kepada Ammar bin Yasir. Maka menyakiti mereka itu oleh kafir musyrikin Makkah. Itu dia. Karena mereka masuk Islam, orang sakit hati. Tengok orang masuk Islam ni, sakit hati. Abu Bakar As-Siddiq, mereka tak boleh sentuh dia. Pasal apa? Pasal dia orang bangsawan di kalangan Quraisy. Mereka sakit hati. Mereka merekam dekat Sayyidina Abu Bakar ni. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ni, orang putih kata untouchable person. Untouchable person. Tak boleh sentuh dia ni. Pasal apa? Pasal dia bangsawan dalam kalangan Quraisy. Sakit hati tapi nak buat tak boleh. So yang duk kena siapa dia? Duk kena geng-geng ni. Geng-geng Marhain. Geng-geng kebanyakan ni. Geng ni lah yang duk kena dera dengan kerana masuk Islam ini. Kata dia, ada pun Nabi SAW dipelihara Allah dengan bapa penakannya Abu Talib. Allah pelihara Nabi. Walaupun Nabi kena, tapi tak teruk macam sahabat-sahabat tadi kena. Pasal apa? Allah bagi Abu Talib. Siapa Abu Talib tuan? Pak penakan. Siapa Abu Talib ni? Bangsawan. Lebih kurang macam Abu Bakar As-Siddiq. Dia bangsawan dalam kalangan Quraisy. Allah gerakkan hati Abu Talib untuk bangkit dan pertahankan Nabi. Abu Talib tak masuk Islam, tapi dia kata kalau siapa sentuh Muhammad dengan niat jahat, sama macam sentuh aku. Bila dia bagi protection, dia bagi satu perlindungan macam tu kepada Nabi, orang tak berani nak sentuh Nabi SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq pula menegahkan dia oleh kaumnya dan kerabatnya. Dia orang bangsawan, keluarga dia semua keluarga ningrat. Orang Indonesia kata, keluarga ningrat. Jadi orang tak boleh buat apa kat dia. Selamat dia. Dan diambil oleh Quraisy yang lain-lain itu. Dirantai mereka itu. Dijemur mereka itu pada matahari. Maka Bilal Al-Habashi baca Allahu Ahad. Ahad. Yang ni kita cukup tahu cerita ni. Bilal kena ni sampai tak ada apa terbit di mulut dia, melainkan dia kata Ahad. Apa maksud Ahad? Allah Tuhan yang Esa. Apa buatlah apa pun kat aku percaya Tuhan aku Allah ada dan dia Tuhan yang Esa. Tidak ada sekutu bagi dia. Bilal bin Rabah macam tu. Sehinggalah beli akan dia oleh Abu Bakar As-Siddiq dan memerdekakan dia. Abu Bakar tak boleh tahan. Tengok Bilal duk kena, dia pergi nak beli Bilal. Pada mulanya dia tak mau jual. Abu Bakar guna pengaruh dia, sebab dia orang bangsawan, akhirnya dia jual kat dia. Bila Abu Bakar boleh beli Bilal, dia merdekakan Bilal pada hari dia beli itu juga. Bilal dimerdekakan. Yang ini pun ada satu hadis ni kita baca pada waktu lain. Bila Abu Bakar kata dia nak merdekakan Bilal, apa Bilal kata dekat Abu Bakar tu? Ada satu hadis pula, nanti kita baca waktu lain. Dan mati dibunuh akan Yasir dan Sumayyah, yakni ibu bapa Ammar. Mak bapa Ammar, Yasir dan Sumayyah, habis. Dua-dua mati. Kedua mereka itu adalah orang yang mula-mula syahid di dalam Islam. Itu dia, tuan-tuan. Bahagia mereka ni di syurga esok. Dan dibakar akan Khabbab. Itu sebab Allah duk jual itu kebab tu dia bakar. Khabbab dibakar, dia kata. Disalai tetapi tiada mati. Dan diazab akan Suhaib bin Sinan tetapi tidak mati. Dan adapun Ammar disuruh oleh Quraisy supaya kufur dengan Muhammad. Dia ni Ammar bin Yasir. Dia paksa dia, suruh dia, kata dia keluar daripada Islam. Maka ia ikut mereka itu, tapi hatinya tiada suka. Nabi suruh. Nabi kata, hang katalah apa yang mereka mau. Kata, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati hang. Begitu. Maka dikhabarkan kepada Nabi SAW. Maka sabda Nabi, tiada. Bahawasanya Ammar penuh iman daripada ubun-ubun kepala sampai tapak kaki.
Nabi suruh dia. Nabi pergi upang kepala dia. Lepas tu Nabi kata, wahai api, jadilah sejuk seperti mana hang pernah sejuk kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi dah pesan kat dia, suruh dia. Orang hak tak tahu ni, apabila mereka tengok kata Ammar pergi mengaku kata dia keluar daripada Islam, mereka main habang dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, habislah Ammar. Dia kata, pasal apa? Ammar sudah tidak tahan dengan deraan yang mereka bagi kat dia. Dia dah keluar di mulut dia. Kata dia tinggalkan Islam. Nabi kata, no. Nabi kata, Ammar daripada ubung-ubung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki, penuh dengan iman. Nabi kata macam tu. Dan sudah bercampur imannya itu dengan darah dan dagingnya. Nabi kata, aku kenal Ammar. Ammar, kalau hampa nak main cerita kat aku, kata dia ni dah kalah dalam perjuangan, jangan cerita. Nabi kata, aku kenal Ammar, ujung rambut sampai ujung kaki. Badan dia penuh dengan iman. Darah daging dia iman. Nabi kata. Nabi kata macam tu. Maka datang Ammar kepada Nabi SAW. Menangis Ammar ini. Maka sabda Nabi SAW, apa kena dengan engkau wahai Ammar? Lepas pada dia dibebaskan, dia mai jumpa Nabi, menangis dia di depan Nabi ni. Nabi kata, awak pasal apa? Jawab Ammar, jahatlah saya ya Rasulullah. Hamba telah caci akan tuan hamba. Dia pergi kata dekat Nabi, dia kata, saya habislah, saya dah jadi orang jahat dah hari ni. Pasal apa? Satu, pasal saya dah terbit di mulut saya, kata saya tinggalkan Islam. Yang kedua, mereka suruh saya caci tuan, saya caci tuan. Saya habislah saya hari ni. Dia mai kata dekat Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, betapa hati engkau wahai Ammar sentiasa sembah ia, yakni sembah Allah. Tetap dengan iman. Maka jadilah Nabi SAW sapu dua mata Ammar dan sabda Nabi, jika mereka itu ulang lagi dera ke atas kamu, maka kata barang yang engkau telah kata tadi. Dia mai kata lagu tu, Nabi kata, no, hang jangan susah hati. Aku tahu hang siapa. Islam dan iman dah sebati dah dalam diri hang. Dan aku nak bagi tahu kat hang, Nabi kata, kalau lepas ni depa tangkap hang lagi, depa dera hang lagi, depa paksa hang suruh kata hang keluar pada Islam, depa paksa hang suruh hang cerca dan hina aku, hang turut. Nabi kata tak apa, pasal hati hang Allah yang mengetahui, penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat tadi. Tu kata sebab nuzul ayat, turun ayat, man kafara billah ba'da imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Turun ayat tu. Ayat tu nak cerita tentang iman Ammar bin Yasir tidak terjejas. Tuan-tuan, yang kata Ammar bin Yasir ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Dia kata, ja'a Ammar yasta'zinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, i'dhanu lah marhaban bit-tayyibil muttayyib. Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Ali bin Abi Talib. Dia kata satu hari Nabi tengah duduk bersembang. Ada beberapa orang sahabat duduk sembang. Ja'a Ammar mai, Nabi tengah duduk sembang dengan beberapa orang sahabat. Bila dia mai, yasta'zinu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin nak mai join Nabi sembang. Itu adab. Kita kalau ada orang duduk sembang, kita nak pergi join, tanya dulu. Tak apakah saya nak join sekali? Takut mereka ada satu topik yang mereka tak suka kita dengar. Ada. Kita tanya dulu, nampak rancak sembang ni, nak join boleh ke? Oh, mereka tanya ni sekali yang main. Jangan dulu pergi. Mana tak ada tajuk, tak duk kata kat kita ke apa tak tahu. Kan? Ada. Kita jangan spoil orang punya majlis. Orang punya majlis tu, mereka duduk 4-5 orang tu daripada satu majlis mereka. Kita masuk mungkin spoil. Boleh merosakkan majlis tu. Tanya dulu. Saya join sama tak apa ke? Ada pun tak main. Tak ada apa, kami sembang biasa. Pergi duduk. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Ammar bin Yasir, dia mai. Dia minta izin. Dia kata, ya Rasulullah, bolehkah saya nak join sama? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat kawan mai abang ni, i'zanulah. Nabi kata bagi dia join. Bagi dia mai. Tak apa. Nabi kata marhaban. Nabi kata pula kat dia, marhaban bit-tayyibil mutayyib. Nabi kata selamat datang kepada orang yang baik atas pada baik.
Itu dia. Itu dia panggil apa tuan-tuan? Itu dia panggil endorsement. Satu pengesahan daripada Nabi. Nabi mengesahkan kata Ammar bin Yasir ini bukan sahaja orang baik. Bahkan dia baik atas pada baik. Nabi kata nak mai join, mai. Bagi dia mai join dengan kita. Pasal apa? Nabi kata pasal dia orang baik atas pada baik. Dia yang kata Ammar bin Yasir. Dalam sebuah hadis lain riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jannah, dengar baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata innal jannah la tashtaqu ila thalathah. Ali wa Ammar wa Salman. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam Majma' Az-Zawaid, dia kata hadis ini hasan, dia kata. Baik. Anas bin Malik kata apa? Nabi SAW pernah sebut. Nabi kata innal jannah la tashtaqu ila thalathah. Nabi kata syurga sangat merindui tiga orang ini. Nabi kata syurga la tashtaqu. Syurga rindu untuk nak sambut tiga orang ni. Siapa? Ali. Nabi kata Sidina Ali bin Abi Talib. Siapa? Ammar bin Yasir. Syurga duk tunggu mereka. Yang ketiga, Salman Al-Farisi. Syurga duk tunggu mereka ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya sahabat-sahabat Nabi ini. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Kata dia, kana baini wa baina Ammar bin Yasir kalam. Dia kata, fa'aghlaztu lahu fil qawl. فانطلق عمار يشكوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خالد وهو يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل يغلظ له ولا يزيد إلا غلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. فبكى عمار وقال يا رسول الله ألا تراه؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله. قال خالد فخرجت فما كان شيء أحب إلي من رضا عمار فلقيته فرضي أو كما قال. hadis itu rijalnya sahih kata Al-Haythami dan Imam Ash-Shawkani. Dia berkata hadis ini rawi yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi-rawi yang sahih. Dia berkata baik. Khalid bin Al-Walid kata, satu hari aku dengan Ammar ni sudah jadi satu bertengkang. Ya, terjemah macam tu. Dari si bahasa tak betul. Dan antara aku dengan Ammar ni sudah jadi satu bertengkang. Tak boleh. Tapi orang Penang dengar, syok. Itulah bahasa dia. Kata dia ni, kata Khalid Al-Walid. Tuan tahu Khalid Al-Walid siapa dia? Oh, hebat. Orang hebat. Dia dulu pimpinan tentera Quraisy. Lepas itu masuk Islam, jadi pimpinan tentera Islam. Khalid Al-Walid satu hari sudah jadi bertengkang dengan Ammar bin Yasir. Bertengkang. Dia kata, fa'aghlaztu lahu fil qawl. Dia kata, bertengkang ni sampai aku jadi betul-betul hot dekat dia ni. Nampak? Khalid Al-Walid kata, sudah jadi bertengkang antara dia dengan Ammar bin Yasir. Ni kita duk cerita panjang ni. Dia kata bertengkar ni sampai ke tahap aku ni betul-betul hot kat dia. Aku marah betul dekat Ammar bin Yasir ni. Fantalaqa Ammar yashkuni ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertengkar. Khalid Al-Walid betul-betul marah kat dia. Ammar lari pergi mengadu kat Nabi. Marah dia ni dengan Nabi ni, dia marah. Dia lari, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia pergi habang dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata Khalid Al-Walid ni sudah macam ni, cerita dekat Nabi. Faja'a Khalid wa huwa yashkuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid Al-Walid pun dah jadi bertengkar dengan Ammar, dia pun pergi cari Nabi, nak pergi habang dekat Nabi juga. Sampai-sampai Syekh ni duk mengadu dulu. Dia ni potong pergi lagi awal, dia kata. Qala, kata Khalid Al-Walid, faja'ala yughlizu lahu wa la yazidu illa ghilzah. Dia kata, aku sampai-sampai aku nak cerita, nak mengadu dekat Nabi yang aku sudah jadi bertengkar dengan Ammar, sampai-sampai dia duk ada sana dah, dia duk mengadu dulu pada aku, maka bertambah meruak aku ni. Meruak tu terjemahan tu, nampak? Bertambah meruak ni maksud apa? Lagi mendidih, ya. Dia ingat nak pergi report kat Nabi. Tengok dia ni lagi awal. Sampai dah bagus dia duk cerita dekat Nabi. Oh, dia kata macam ni. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Dia kata dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Sakit ni bukan sakit. Sakit maksudnya diam, tak bercakap. Sakit, kan? Kita sakit ni sakit lah. No. Ammar sampai dekat Nabi duk cerita. Pasal dia duk bergaduh dengan Khalid Al-Walid tadi. Nabi tak respon apa. Nabi sakit. Dia kata Nabi diam je, dengar aja. La yatakallam. Sepatah apa pun Nabi tak kata. Nabi dengar aja, dia duk main mengacung. Fabaka Ammar. Dia yang kata dia marah. Bila dia duk cerita dekat Nabi, dia kata Khalid Al-Walid ni sudah buat aku macam ni, dia bertengkar dengan aku macam ni. Nabi diam. Nabi tak kata apa. Fabaka Ammar. Bila dia tengok Nabi tak kata apa, Nabi tak memihak kat dia, dia riau, dia menangis pula. Manja tak dia ni? Oh, ni yang kata Ammar bin Yasir ni, tapi Nabi layan dia. Nabi sengap tak kata apa. Fabaka Ammar, dia menangis di depan Nabi. Wa qala, kata Ammar, ya Rasulullah, ala tarahu. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tengok dia ni, macam budak. Tengok, dia kata, ala tarahu. Tengok ni, dia kata ni dia mai pula ni. Tadi dia bertengkar dengan aku. Ni dia mai pula. Dia kata, ala tarahu. Tuan tengok dia ni, dia kata. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Baru Nabi angkat kepala dia, tengok. Tu dia nak cerita kat kita apa tuan-tuan lah, hadis ni nak cerita kematangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matang. Kita pun sama, kita dalam rumah kita jadi bapa, anak-anak jadi bergaduh ke apa ke, mai kita jangan kalang kabut nak memihak kau tu kau ni, tak mau. Dengar. Buat satu siasatan, cek dulu, tak mau nak memihak, tak menentu. Kematangan. Orang mai apa kan jadi anak menantu menikah, lepas tu pergi bergaduh berbalah laki bini ke apa kan, mai duk cerita, menantu mai cerita dulu daripada anak kita, mai habang kata lagu ni, dengar saja dulu, jangan duk lompat, jangan duk buat tindakan melulu, jangan. Benda ni kita tak tahu lagi siapa betul siapa salah, dengar dulu. Nabi diam. Nabi tak cakap apa, la yatakallam. Nabi tak cakap apa. Sampai dia menangis depan Nabi. Dia kata, tengok ni, dia mai pula ni. Dia tunjuk dekat Khalid Al-Walid. Barulah Nabi SAW angkat kepala tengok. Faqala Nabi SAW. Bila Nabi angkat kepala tengok Khalid Al-Walid, tengok Ammar bin Yasir, Nabi kata, man ada Ammaran adahullah. Nabi kata, siapa yang bermusuh dengan Ammar, Allah akan bermusuh dengan orang itu. Nabi kata macam tu. Nabi diam tadi, tak memihak, tak apa, tapi bila Nabi respon macam tu. Nabi kata, siapa yang bermusuh dengan Ammar bin Yasir, Allah akan memusuhi dia. Wa man abghadha Ammaran, barang siapa yang marah kepada Ammar, abghadahu Allah, Allah akan marah dia. Allah akan marah orang yang marah Ammar ini. Nabi kata lagu tu. Qala Khalid Al-Walid, tuan-tuan, panglima perang, tuan-tuan. Khalid Al-Walid ni bukan kecil anak dia ni. Bila Nabi kata banyak tu aja, padahal dia bertengkar sakan dengan Ammar bin Yasir tadi, dia kata dah jadi meruak dia ni bila tengok. Bila mai depan Nabi, bila Nabi bagi kalam tu, Nabi kata, aku nak abang, siapa bermusuh dengan Ammar, Allah akan memusuhi orang tu.
Siapa yang marah kepada Ammar, Allah akan marah orang tu. Bila Nabi kata banyak tu, qala Khalid Al-Walid terus kata apa? Fa kharajtu, aku keluar. Dia tak bersagang dah depan Nabi. Dia duk kata, ya Rasulullah, ni tak boleh, dia dengar dulu saya. No. Kalam Nabi itu final. Hak ni tak ada kat kita lah ni. Kita tak ada benar ni. Kita baca Quran, kita baca hadis. Quran kata lagu lain, hadis kata lagu lain. Kita punya stand lagu lain. Kita tak boleh jadi manusia yang sami'na wa ata'na. Kami dengar Quran, kami taat. Kami dengar hadis, kami taat. Kita tak boleh jadi macam tu. Khalid Al-Walid, bila Nabi kata je macam tu, fa kharajtu. Dia kata, aku keluar terus daripada rumah Nabi. Fama kana syai'un ahabba ilayya min ridha Ammar. Dia kata, dengan kerana Nabi kata lagu tu, hati aku dandan ingat satu je. Aku tak mau apa pun dah. Melainkan aku mau keredaan Ammar. Aku nak Ammar tak marah aku dah. Aku nak yang tu. Falaqitu. Dia kata, maka aku pergi cari Ammar bin Yasir. Pergi cari. Dia kata, faradiyah. Bila dia jumpa Ammar, dia minta sorry, dia apa? Ammar pun redha dia. Settle benda tu. Masya Allah, tuan-tuan. So tengok. Kenapa kita tak boleh jadi macam ni? Pasal kita ni, ya Allah, bila bermusuh sama-sama agama ni, bermusuh sampai seolah-olah macam kawan kita tu lagi teruk daripada musuh Allah. Kita tak boleh nak lebih kurang dalam hal-hal ini. Sedangkan dibawa mai kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang besarnya hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tu dia cerita Ammar bin Yasir. Dia kata, maka tidak heran Allah buat turun ayat yang kita baca tadi, ayat 106 suratul Nahli, cerita tentang kisah Ammar bin Yasir. Dia kata, dan diriwayatkan daripada Musailamah Al-Kazzab, dan diriwayatkan bahawa Musailamah Al-Kazzab yang mendakwa jadi rasul itu. Nama cerita Musailamah Al-Kazzab. Dia mengaku kata dia pun Nabi juga. Ambil dua laki-laki. Musailamah ni nak tunjuk kata dia ni betul punya Nabi. Dia panggil mai dua orang laki-laki. Dikata pada satu orang, apa engkau kata pada Muhammad? Maka jawab orang itu, Muhammad itu Rasulullah. Dia panggil dua orang mai. Dia tanya seorang-seorang. Dia tanya kau ni, anak kata apa tentang Muhammad tu? Kawan yang pertama kata, Muhammad itu Rasulullah. Dia kata, dan apa engkau nak kata tentang aku? Musailamah Al-Kazzab. Dia ni pun satu Bashar Al-Assad juga dia ni. Dia pun satu Bashar Al-Assad juga. Dia kata, okey, hang kata Muhammad tu Nabi. Baik, now hang nak kata apa kat aku? Dia kata. Maka jawab laki-laki yang pertama tu, engkau pun sama, engkau pun Nabi juga. Dia ni pun nampak dia nak jadi pasal. Dia kata, anak aku kata apa? Aku kata hang Nabi. Okey, hang Nabi. Ambil kang. Dia kata. Ni kawan pertama ni. Maka dilepas akan dia. Musailamah Al-Kazzab kata, betul yang kata aku Nabi, betul ya? Betul hang pergi balik. Kawan yang kedua pula. Dikata bagi satu orang laki-laki yang lain, apa engkau kata tentang Muhammad itu? Jawab laki-laki itu, Muhammad itu Rasulullah. Dia kata, okey, baik, now apa engkau kata tentang aku? Kawan yang kedua pula. Aku ni hang nak kata apa? Jawab laki-laki itu, aku tuli. Dia kata, aku tuli maksudnya apa? Aku tak dengar hang tanya apa. Dia buat lagu tu. Ni pun satu punya berani. Dia kata, aku tak dengar hang kata apa? Aku tak dengar hang kata apa? Aku tak dengar. Dia buat lagu tu. Maka dibunuhnya ia. Hang nak buat main dengan aku, dia kata. Dia bunuh. Yang inilah yang orang Syria duk kena dengan Bashar Al-Assad hari ni. Tuan-tuan, sejarah ni, kalau tuan-tuan belajar sejarah ni, ada satu benda yang berulang. Dia dah jadi 1400 tahun dulu, dia repeat lagi. Selagi tak kiamat, benda tu akan repeat. Dia akan ulang. Apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Syria, ini semua adalah ulangan kepada satu benda yang pernah jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. So, bila dia ni pidu kata aku tak dengar hang kata apa, dia bunuh. Maka sampailah khabaran kedua itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai khabar dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Musailamah Al-Kazzab ni melampau dia ni. Nabi kata pasal apa? Dia paksa orang suruh kata dia Nabi.
Baru ni dia panggil dua orang mai kat dia. Hak seorang dia tanya, Muhammad tu siapa? Kau tu kata, Muhammad tu Nabi. Aku siapa? Kau tu kata, hang pun Nabi juga. Dia tapi balik. Hak seorang lagi, pergi doa abang atas telinga aku tak dengar. Dia bunuh kau tu. Dia pahabak dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang pertama itu ambil dengan rukhsah Allah. Nabi kata kau hak mula tadi yang pergi mengaku kata Musailamah al-Kazab hang pun satu nabi juga. Okey, tak salah dia. Pasal apa? Pasal dia mengambil jalan rukhsah. Jalan meringankan akibat yang nak kena kat dia. Hati dia tetap beriman kepada Allah, tetap kata Musailamah ni hang bukan nabi, tapi mulut kata. Dia ambil jalan itu tidak salah, Nabi kata. Dan lapangnya ataupun dengan yang kedua, manakala orang yang kedua itu maka menzahir dia dengan yang sebenar. Hak kedua ni berani. Dia tak peduli. Aku tak akan kata hang nabi. Muhammad saja nabi, hang bukan nabi. Dia ambil jalan yang macam tu, jalan yang sebenar dan jalan berani. Dan itulah sebaik-baik baginya. Nabi kata itu orang cukup berani. Dan dialah yang bagus. Hak tadi pun tak salah, Nabi kata. Tapi tegas itu lebih lagi hebat dia ni. Baik, firman Allah, walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim. Dan tetapi mereka yang hatinya terbuka kepada kufur, Nabi kata, Quran kata berbeza dengan orang yang willing to murtad. Tak ada siapa paksa dia, tak ada siapa ugut nak bunuh dia, suka hati dia. Yang hari itu Pulau Pinang ada satu kes, satu budak mengaji sekolah agama. Tinggal Islam, tulis dalam Facebook, isytiharkan dia dengan bini dia, dua-dua tinggal Islam. Ramai orang pakat buat rombongan pergi jumpa dia. Panggil dia tak mau sembang. Pergi balik. Dia kata, saya dah buat keputusan dan keputusan ni saya dah fikir habis. Dia kata, tak payah siapa mai, tak payah nak mai terang kat saya pun mengaji sekolah agama dulu, dia kata. Habis tuan-tuan. Habis. Pasal apa tu? Pasal dia sendiri buat keputusan, hati dia pilih, bukan ada siapa paksa dia. Kadang-kadang dengan kerana sikit bantuan orang bagi kat dia, Allah uji dengan susah. Lepas itu saudara se-Islam tak tolong. Allah test dia dengan satu susah. Dia mengharapkan saudara-saudara Islam dia tolong. Tak siapa nak tolong dia. Dia pergi cari institusi Islam. Kok boleh tolong. Pun tak tolong dia. Dalam pada tu, mai mereka ni. Mereka punya approach kasih sayang. Pandai mereka. Pemain tanya awak pasal apa masalah. Dia ni doa abang lah saya. Masalah ni saya kena buang kerja, saya duit tak ada ni, anak 3 orang. Okey. Ini masalah kecil, bukan tak boleh selesai. Dia pasal sembang macam tu. Ini masalah kecil, bukan tak boleh selesai punya masalah. Mai, tak apa. Ikut kami. Dia tak suruh masuk agama dia, tak suruh. Ikut kami. Bagi duit, bagi pertolongan, bagi jalan, nak selesaikan masalah dan sebagainya. Pihak yang kena uji ni, dia mula otak dia fikir. Mana dia ni saudara-saudara aku yang sama agama ni mana? Pasal tak ada siapa simpati dengan aku? Pasal tak ada siapa nak tolong aku? Pasal dia duduk main pasal apa? Pasal Iblis masuk. Iblis masuk tuan-tuan. Iblis ni, syaitan ni yajri majrad dam. Nabi kata, dia jalan dalam darah kita. Dia masuk. Dia kuasai hati kita. Dia kuasai diri kita. Akhirnya habis. Ya, berkata macam ni Islam ni semua atas kertas aja, dalam buku aja nampak cantik. Dalam aktual kehidupan tak ada lah, tak boleh pakai lah. Dia kata, depan ni bagus. Dia main cakap apa macam tu. Sayang tuan-tuan. Sikit punya pasal jarum syaitan sudah masuk. Bila masuk saja, dia dah tak boleh kontrol. Akhirnya dia buat satu conclusion. Dia buat satu kesimpulan silap dalam hidup dia. Dia silap, kita pun silap. Kita tak tolong dia. Kita tak bagi tangan, bantuan kepada dia. Bila dia pergi buat keputusan silap macam tu, kita maki dia. Tak menyelesaikan masalah yang berlaku. Inilah benda yang selalu menjadi satu rongga kelemahan dalam kehidupan orang Islam. Kita kurang kasih sayang dan kurang rasa bantu-membantu di antara sama-sama kita. Kita suka nak pelingkup kawan yang nak jatuh.
Kawan tu nak jatuh, kita pergi tendang dia bagi dia jatuh cepat lagi. Kita tak ada hati perut dalam nak menolong sama-sama saudara seagama. Inilah musibah yang mai kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Dan tetapi mereka yang hati mereka terbuka dan dengan senang hati nak tinggalkan Islam, maka atas mereka itu murka daripada Allah. Orang yang baru dihantar mereka saya, dia pun buat macam satu poster, budak-budak yang krisis jiwa, krisis jiwa ni, dia duk cari apa kita tak tahu dalam hidup dia krisis. Dia pergi buat satu poster, dia tembak masuk dalam Facebook, dia tembak merata sana sini. Tajuk poster tu apa? I hate Ustaz. Tajuk poster dia tu, I hate Ustaz. Aku benci dengan Ustaz. Jadi macam tu. Awaklah pergi jadi macam ni. Ustaz mana yang dia marah sangat ni? Dia mesti ada satu cerita dalam hidup dia tu. Ada satu cerita yang dia pedih hati dengan satu ustaz ni. Dengan kerana satu ustaz ni, dia tolak habis semua. Dia buat poster tu nak express rasa frustrated dia. Dia nak luahkan rasa kecewa dia dengan golongan agama ni. Dia tulis tu, I hate ustaz. Dia tulis macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ubah pendekatan dakwah, ubah. Biar pendekatan kita ni suat tangan nak ajak orang ke syurga. Bukan menghukum orang dan membinasakan hidup dia. Tarik dia mai. Lagi banyak kita tarik, lagi kuat Islam agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tetapi orang yang willing untuk nak tinggal Islam ni, Allah murka kepada mereka. Dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih dan sangat besar, iaitu neraka. Zalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qaumal kafirin. Bermula yang demikian itu dengan sebab mereka itu kasih kepada hidup dunia lebih pada akhirat. Hadut jadi dalam masyarakat ni apa dia? Dunia ni terlampau besar dalam hati dia banding dengan akhirat. Akhirat tak berapa besar dalam hati dia. Dia nak dunia, dia nak ligan dunia, dia nak berjaya atas dunia, dia nak rebut dunia. Dia tidak nampak akhirat itu yang menyelamatkan dunia dan akhirat dia. Dia tak nampak. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hidayah akan kaum yakni segala kafir kepada jalan agama. Ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Bermula segala mereka itu ialah orang yang Allah Taala tutup hati mereka itu. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kita sampai Tuhan tutup hati, tak mau. Macam mana ni Tuhan boleh tutup hati? Pasal kita mengambil sikap tak mau pada agama. Bila kita ambil sikap tak mau pada agama, Allah akan tutup hati kita. Satu hari Allah tutup hati kita. Pasal kita tak mau. Kalau kita tunjuk kita mau, kita usaha cari, Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita tunjuk kita tak suka, rumah duduk sebelah masjid ni berpuluh tahun dah, tak pernah kita mai nak ambil tahu apa aktiviti masjid. Oh sayang tuan-tuan. Kita tak cari hidayah Allah. Macam mana Allah nak bagi kasih sayang kat kita? Kita tak cari. Jangan, dia kata di sini apa dia? Ulaikal ladzina taba'a Allahu ala qulubihim. Mereka itu adalah orang yang Allah dah tutup dah hati mereka itu. Dan pandangan dan pendengaran mereka itu, Allah Subhanahu wa taala tutup sam'ihim, telinga mereka. Tak dengar apa dah. Orang mengajak agama ke, orang baca ayat Quran ke, hadis Nabi ke, dia tak masuk dalam telinga, tak masuk. Tak masuk. Pasal apa? Pasal dia tunjuk dia tak mau, sampai satu masa Allah tutup. Habis, tak boleh terima dah. Dan penglihatan mereka itu Allah tutup mata. Tak nampak dah kebaikan yang orang duk buat ni. Dia tengok orang hari-hari duk lalu depan rumah dia, duk pergi masjid, duk pergi. Dia tak berasa nak pergi. Mata dia tengok tapi tak dapat yang iktibar. Jangan sampai tahap tu. Dan bermula mereka itu adalah orang yang lalai sekalian daripada jalan agama. Tuhan kata inilah orang yang lalai, akhirnya dia menolak hidayah petunjuk daripada diri dia, maka dia tidak dapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak syak lagi Tuhan kata bahawasanya mereka itu di hari akhirat esok
orang yang rugi sekalian mereka itu. Kerana mereka tinggal beriman, sedangkan beriman itu adalah kepala modal. Dia kata syarat kita nak dapat syurga, kena Islam, kena beriman. Bila Islam, bila iman kita buang, syarat untuk nak dapat syurga sudah tidak ada. Itulah kepala modal kita. Apa dia? Jaga Islam dan jaga iman. Maka rugilah orang yang buang Islam dan iman ini. Masuk mereka di dalam neraka itu mu'abbadan, yakni selama-lamanya. Wallahu'alam. Lepas ini kita masuk. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dia akan main ayat lepas ini cerita tentang orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah setelah mereka kena dera cukup-cukup. Lepas itu mereka berhijrah. Dan dia akan main lagi kepada kita beberapa kisah sahabat. Sahabat Nabi selain daripada hak tadi kita sebut 7 orang tadi, dia akan sebut lagi beberapa orang lagi. Di antaranya ialah Ayyash bin Rabi'ah. Ini kita nanti cerita insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Ayyash bin Rabi'ah. Dia ni siapa dia? Dia ni saudara satu mak dengan Abu Jahal. Satu mak, pak lain-lain. Dia dengan Abu Jahal ni satu mak. Siapa dia? Ayyash bin Rabi'ah. Kisah dia ni dan beberapa orang lagi kawan dia ni, sampai Nabi SAW dalam sembahyang subuh, Nabi buat qunut nazilah. Untuk qunut nazilah apa dia? Buat qunut sempena dengan satu musibah besar yang menimpa Islam dan orang Islam. Nabi sampai buat qunut nazilah kih mereka ni. Kih Ayyash bin Rabi'ah, Salamah bin Hisham, Abdullah bin Asad ni. Semua ni. Dengan kerana kih mereka ni, Nabi sembahyang subuh bangkit daripada rokok. Dalam rakaat yang kedua, rakaat yang akhir sembahyang subuh. Subuh 2 rakaat. Rakaat yang kedua, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ataupun Rabbana lakal hamd. Dua-dua tu ada sabit dalam hadis. Bangkit berrokok, Rabbana walakal hamd. Ataupun Rabbana lakal hamd. Dan nanti kita baca satu hadis ni. Bab Rabbana walakal hamd ni saja pun ada satu hadis. Dia kata barang siapa yang bangkit daripada rokok, hadis sahih. Siapa yang bangkit daripada rokok, imam kata Sami'allahu liman hamidah. Makmum kena kata tak Sami'allahu liman hamidah? Dah, makmum tidak disunatkan kata Sami'allahu liman hamidah. Imam saja kata Sami'allahu liman hamidah. Imam kata, kita bangkit, kita kata Rabbana walakal hamd. Nabi kata siapa yang sebut Rabbana walakal hamd pendapat sama dengan malaikat sebut. Malaikat sebut juga Rabbana walakal hamd tu malaikat sebut juga. Kalau kita sebut Rabbana walakal hamd sama ngam-ngam dengan malaikat sebut. Apa ganjaran dia? Kuliah nak main. Kita nanti beritahu. Kena buat lagi tu lah. Kan? Tu makna kata Islam ni, Masya Allah tuan-tuan. Di sana sini dia ada ruang-ruang untuk kita nak dapat bonus dan ekstra pahala. Di sana sini ada. Kita tak tahu, maka kita tak grab peluang-peluang itu. Nah, mudah-mudahan Allah bagi kesempatan dekat kita. Kita dan baca lagi apa yang akan datang di dalam tafsir suratul Nahl ini. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.